Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah tuan-tuan, kita tambahkan keberkatan majlis kita ini. Kita ambil kesempatan di antara masa dan tempat mustajabah berdoa ialah ketika kita berada dalam majlis ilmu, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita rafakkan doa khusus untuk orang yang hadir majlis ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami yang tinggal tetap dalam majlis ilmu pada malam ini di Masjid Sungai Buloh ini, ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah, khususnya manfaat untuk kebaikan dan kebahagiaan kehidupan kami di akhirat nanti, ya Allah. Wa rizqan tayyibah, rezekikanlah pada kami rezeki yang baik-baik, ya Allah, khususnya rezeki orang yang duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kami semua mendapat tafaqquh fid din, ya Allah, faqih pada urusan agamamu, ya Allah. Lantas kami terhindar daripada fitnah kejahilan, ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan jadikanlah seluruh amal ibadah kami yang sejak kami ditaklifkan daripada umur kami akil balik, termasuklah ibadah kami dalam menyambut Maulid Rasul pada malam ini sebagai amal ibadah kami, semuanya yang kau terima, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa mengingati-Mu selalu, ya Allah, setiap waktu dan ketika, ya Allah. Bukan di saat kami susah, di saat kami sempit dan sakit saja, ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Dengan nikmat yang sedikit kami bersifat qanaah, nikmat yang melimpah ruah yang Kau telah berikan sepanjang kehidupan kami, menjadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Dan jadikanlah kami golongan yang mahu dan mampu melaksanakan tahsinul ibadah, memperbaiki urusan ibadah kami, ya Allah, sama ada pada sudut kualiti maupun memperbaiki pada sudut kuantitinya, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Dari pergi ke kedai membeli jamu, terpantun dululah tuan-tuan dia. Pergi ke kedai membeli jamu. Kalau pantun anak-anak kita, kedai tutup. Ini kedai tak tutup, dek. Pergi ke kedai membeli jamu dan kain pelikat. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat hadir, terpilih oleh Allah, dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat berkat, insya-Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana duduk dalam majlis ilmu nak dapat berkat, insya-Allah. Kita duduk dengan adab dan berazam ilmu yang dapat kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Dan ini pantun khusus daripada orang kampung saya, tuan-tuan, orang kampung Bukit Kucing. Iwak kotok mati kepekuk, iwak lele mati nanggule. Rasanya kita orang pernah kepetuk, wis kadung kepetuk arep dikapake. Paham tuan-tuan? Tak faham, bapak faham je lah, insyaAllah. Terbit fajar ayam berkokok, nak bersurahkan banjar kada tahu aku. Sini ramai yang kabarnya
waras ke kabarnya wagas, tuan-tuan. Wagas kah kan? Sebab orang mertua saya orang berbau sempak, orang Kubu Gajah, Ustaz Abu, dia Besrahan Banjar, tuan-tuan. Saya jawab, tuan-tuan. Terima kasih kepada sahabat pengacara majlis Ustaz Rahmat bin Buhari. Lama dah kenal dengan ayahanda Ustaz Rahmat, daripada ayahanda beliau lagi. Seterusnya yang dikasihi, yang berusaha Tuan Nazir, para pegawai jawatan kuasa Masjid Sungai Pelong, dan dipahamkan ada para pegawai YB, pegawai daripada Jabatan Falak dan seumpamanya, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Jalla wa'ala, Jalla wa zikruh. Kenapa? Sebab di antara ramai ahli qaryah Masjid Sungai Pelong, pastinya tuan-tuan lah yang telah dipilih oleh Allah SWT. Sebab tu apa, tuan-tuan? Jangan rasa benda yang kecil kerana dipilih oleh Allah. Sebab kita hadir ni, tuan-tuan, adalah pilihan Allah. Lihat berapa ramai yang kalau mendaftar sebagai ahli qaryah Masjid Sungai Pelong, tuan-tuan lah yang malam ini yang dapat hidayah hadir, hidayah datang. Sebab maksud hidayah itu sendiri sebagai mukaddimah, tuan-tuan, adalah petunjuk pilihan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang terpilih sahaja untuk memilih, untuk menerima kebenaran. Orang yang hadir majlis ilmu ni, tuan-tuan, cabarannya, kata tuan guru saya, tuan-tuan, kita nak kena bawa balik 4 jenis hidayah khusus. Berapa dek? 4. Alhamdulillah. Kalau kita lepas habis program ni bawa balik 3, rugi kita, tuan-tuan. Lepas habis program maulid ni kita bawa balik cuma 2, lagi rugi. Bawa balik cuma 1, lagilah rugi. Tapi sekurang-kurangnya dah dapat 1 dah, tuan-tuan. Di antara hidayah khusus orang yang hadir majlis ilmu, kata ulama, tuan-tuan, yang pertama hidayah hadir, hidayah datang. Sebab apa, tuan-tuan? Allah yang pegang hati kita. Malam ni ada program maulid ni dekat majlis Sungai Pelong, nak datang ke tak datang? Tiba-tiba Allah pilih kita, tuan-tuan. Itu namanya dapat hidayah hadir. Ada yang Allah tak pilih, walaupun sama-sama dengar muazzin, dengar Bilal. Kalau dengar azan subuh, tuan-tuan, hayya 'alas salah, sama-sama marilah sembahyang, hayya 'alal falah. Tapi siapa yang bangun kemudian berkemas diri dan datang ke masjid ini, merekalah yang mendapat hidayah hadir. Bukan semua dapat, tuan-tuan. Maka alhamdulillah, ya Allah, dapat datang ke Masjid Sungai Pelong, walaupun bukan masjid Makkahul Mukarramah, bukan Masjidil Haram, walaupun bukan Masjid An-Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah, bukan di mana, tapi siapa yang pilih kita, tuan-tuan? Yang pertama hidayah hadir. Yang kedua hidayah sami', hidayah mendengar. Hadir dah, belum tentu dapat hidayah mendengar. Saya mengajar, tuan-tuan, dah 27 tahun dalam bidang pendidikan. Sama-sama, kadang-kadang dia datang tapi dia keluar. Maksudnya, cikgu, ustaz, pergi tandas, keluar, tuan-tuan. Maksudnya dia dapat hidayah hadir, tahniah kerana anda telah sampai ke sekolah, tapi dia tak dapat hidayah mendengar majlis ilmu, hidayah sami'. Ataupun gurunya mengajar, dia sembang, dia bercakap. Ataupun dia duduk depan tapi khusyuk wa tawaddu' wal tertunduk wal ngantuk. Tak dapat juga apa-apa, tuan-tuan. Dia dapat hidayah hadir saja. Dia tak dapat hidayah yang kedua, hidayah sami'. Tapi kata tuan guru saya lagi, tuan-tuan, hebatnya, haibahnya, kelebihan, fadail
orang yang hadir majlis ilmu, tidurnya pun dikira ibadah. Masya Allah. Jadi saya tidak ralat dan saya tidak kecil hati. Wallah tuan-tuan, saya tidak kecil hati kalau tuan-tuan tertidur. Tuan-tuan ambillah Toto ke, Narita ke, bantal ke, pakat-pakat baring semua. Sebab apa? Tidurnya orang yang duduk dalam majlis ilmu pun dapat dikira sebagai ibadah, tuan-tuan. Masya Allah, ini hebatnya kelebihan orang yang hadir majlis ilmu. Ya, sekurang-kurangnya dapat ibadah apa? Mengaji dah, tuan-tuan. Ya, bukan satu huruf. Ya, bukankah Nabi sebut bukan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi orang yang hadir majlis ilmu dia dapat huruf gha je lah, tuan-tuan. Itu kan. Alhamdulillah dapatlah pahala 10, tuan-tuan. Yang ketiga, cabarannya hidayah faham. Datang dah, dengar dah, belum tentu faham, tuan-tuan. Ma makna faham? Kata ulama, faham itu ditandai dengan beramal. Berapa ramai yang dengar ceramah Isra wal Mi'raj, Maulidur Rasulnya, tapi berapa ramai yang semakin bertambah takwanya pada Allah. Tuan-tuan, sebab itulah kita minta pada Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilal kitab. Sebab hidayah faham pun milik Allah. Siapa yang Allah nak beri faham, siapa yang struggle nak faham, yang susah nak faham, yang hujung-hujung buat tak faham, tuan-tuan. Hidayah faham pun milik Allah. Kan? Sebab itu, tuan-tuan, ada 40 orang murid saya, sama-sama ujian yang sama, ada yang lulus cemerlang sebab dia faham. Ada yang markah dia 50-50, 50-50, ada yang gagal. Sebab apa? Hidayah faham pun milik Allah. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang paling sukar, yang inilah, tuan-tuan, dengarlah ceramah Maulid Rasul tiap-tiap tahun, tapi susah nak beramal, susah nak ittiba'ar Rasul, nak mengikuti sunnah-sunnah, nak menghidupkan, nak ihya sunnah-sunnah Nabi. Kenapa, tuan-tuan? Nak dapatkan hidayah yang keempat, hidayah yang paling sukar, yang sangat penting. Apa dia, tuan-tuan? Hidayah amal. Jadi seperti yang saya sebutkan, tuan-tuan, cabaran orang yang hadir setiap majlis ilmu, tolonglah mudah-mudahan Allah rezekikan kita bawa balik 4 hidayah. Yang pertama, hidayah apa? Hadir. Yang kedua, hidayah sami', hidayah mendengar. Yang ketiga, hidayah faham. Dan yang keempat, hidayah amal, insya-Allah. Jadi saya yakin, dan tuan-tuan, masjid ini, masjid kita ni, masjid Imarah dengan ilmu, saya pun Masya Allah ajib, tuan-tuan, terkejut. Saya tengok-tengok lepas sembahyang, saya seorang yang sembahyang duduk atas kerusi, Masya Allah. Yang lain semua muda-muda, sehat-sehat belaka. Saya teringat satu hadis Nabi sebagai mukadimah lagi, tuan-tuan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nabi tak sebut nikmatan, satu nikmat, dua nikmat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai manusia, katsirun minan nas, mempersia-siakannya. Nabi sebut ini, tuan-tuan, 1400 tahun lebih dahulu, sampai sekarang relevan, tuan-tuan, sampailah akhir zaman nanti. Apa dia? Nikmat yang pertama, as-sihah, nikmat kesihatan. Berapa ramai yang kadang-kadang yang datang masjid ni bertongkat, Saya ceramah daripada Perlis sampai ke Johor, tuan-tuan. Saya tengok ahli-ahli masjid ni bukan kosong-kosong, semuanya berisi, tuan-tuan, semuanya hebat-hebat, bukan kosong-kosong semua. Semuanya ada darah tinggi, gout, sakit pinggang, bukan kosong-kosong, kan. Yang tak datang lebih sihat daripada tuan-tuan pun lebih ramai. Tapi, tuan-tuan, inilah yang Nabi sebut, ramai yang mempersia-siakannya as-sihah, nikmat kesihatan. Jadi tahniah, tuan-tuan, dapat menggunakan nikmat ini sebaik mungkin li ibtigha mardatillah, dalam usaha kita mencari redha Allah. Baik, tuan-tuan, sebelum tu saya nak sedikit iklan lah, tuan-tuan, sebab satu perkara yang sangat dituntut ialah apabila sampai masuk waktu, kita lebih afdal kumandangkan azan. Sebab azan itu merupakan syiar dan syariat.
ada beberapa hikmahnya tuan-tuan yang ulama sebut. Yang pertama, bila kita kumandangkan azan pada waktunya, menandakan bahawa setengah qaryah itu, tempat itu terdirinya lah, terbangunnya lah masyarakat yang menegakkan syariat Allah. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, hikmahnya ialah sebahagian masyarakat Melayu lah zaman dahulu menjadikan waktu itu menjadi satu penanda aras untuk menjadi satu masa untuk pergerakan. Contohlah, rombongan meminang akan bergerak selepas waktu Isyak, tuan-tuan ya. Tiba-tiba Masjid Sungai Pelong tak azan-azan. Tak jadi bertunang kawan tu, tuan-tuan. Jadi eloklah dikumandangkan. Yang ketiga, hikmah yang paling besar, walaupun ada majlis ilmu, kita break sekejap, azan. Hikmahnya ialah untuk beri peluang kepada penceramah dapat minum dulu. Itu paling penting dah, tuan-tuan. Baik, kita sambung balik, tuan-tuan. Nabi sebut ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebiasaan manusia mempersia-siakannya. Yang pertama, as-sihat, nikmat kesihatan. Ramai lagi yang lebih sihat daripada kita, tuan-tuan. Tapi inilah yang Nabi sebut, yang Nabi peringatkan, bahawa akan lebih ramai manusia akhir zaman mempersia-siakannya. Yang kedua, wal faragh, nikmat kelapangan waktu. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang melihat waktu lapang itu satu nikmat. Tuan-tuan, alhamdulillah, antara maghrib dengan isyak, tuan-tuan boleh lapangkan waktu, dapat hadir ke Masjid Sungai Pelong. Ada orang, tuan-tuan, Masya Allah, pagi kerja, petang kerja, malam niaga. Khairan, tuan-tuan. So apa? Dia merasakan semakin itu rezekinya semakin bertambah, semakin mewah, dia rasa makin baik untuknya, padahal semakin jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Nikmatnya dibimbangi merupakan nikmat istidraj yang menjauhkannya daripada rahmah dan kasih sayang Allah. Sebab itu, tuan-tuan, tahniah kita dapat gunakan kedua-dua nikmat ini, nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan waktu pada jalan, pada jalan liibtigha mardatillah, insyaallah. Yang ini cantik, ada berbagai peringkat umur, ada adik-adik, ada remaja, retua. Alhamdulillah. Saya pergi masjid Sungai di Sawah Sepadan, tuan-tuan. Khairan betul saya pergi. 100% jemaahnya muda-muda belaka. 100%, tuan-tuan. Muda-muda belaka zaman dulunya. Faham, tuan-tuan? Saya tanya dengan Tuan Nazir, Ji, ni tuhak-tuhak ni tak ada yang anom ni, tuwek-tuwek kabeh ke, yang nom-nom maring di. Alah Pak Ustaz, yang anom-anom, yang muda-muda semua dah pindah ke bandar, ke Shah Alam, ke KL, tinggal kami je lah, tinggal pemuda-pemuda purba. Tuan-tuan, saya sebut muda-muda zaman dulunya, kata Tuan Aziz, tinggallah kami Ustaz, pemuda-pemuda purba. Lagi teruk, tuan-tuan. Ala kulli hal, tuan-tuan dah yang dipilih oleh Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, bila sebut tentang Maulidur Rasul, kita alhamdulillah, masyarakat kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia dan negara Asia Tenggara ni, tuan-tuan, tak kiralah bertepatan 12 Rabiul Awal ataupun tidak, ataupun sepanjang waktu, menandakan mahabbatur Rasul, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, kita sebenarnya kena sambut, bukan sekadar setahun sekali, malah kalau boleh sekerap mana pun, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam hal keadaan kita sambut tiap-tiap tahun pun, masih ada, saya pun hairan dah, masih ada golongan ataupun kumpulan yang mempertikaikan kewajaran menyambut Maulidur Rasul. Betul, tuan-tuan? Jadi kita kena waspada golongan-golongan seperti ini, takut meracuni pemikiran anak-anak kita dengan menyatakan bahawa Nabi tak sambut, sahabat tak buat, ini semua bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis sahih, tuan-tuan, yang dipetik, yang dikot tu, setiap perkara yang bid'ah, perkara yang agama
baru yang diada-adakan, yang Nabi tak buat, sahabat tak buat, adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini yang menggoncangkan akidah iman anak-anak kita. Kalau dia tak mengetahui hujung pangkalnya, tuan-tuan, oh ya, kalau begitu tak, elok tak payah sambut lah. Dalam kita hal keadaan kita sambut tiap-tiap tahun pun, anak-anak, tak kira lah anak-anak ke, bapa anak, mak anak, mbah anak, datuk anak pun akhlaknya jauh lagi daripada baginda Rasulullah, apatah lagi tak sambut. Betul tak, tuan-tuan? Apatah lagi tak sambut. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita nak sambut, sambut sungguh-sungguh, supaya sambutan kita pada malam ini, peringkat Masjid Sungai Pelong, Qaryah Masjid Sungai Pelong, menjadi ibadah. Kita bimbang sama seperti sambutan Maulidir Rasul, sambutan Isra' Mi'raj. Ustaz, masuk bulan Rejab, Isra' Mi'raj, masuk bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, masuk bulan Ramadan, ya, sama ada nuzul Quran ataupun ikhya Ramadan. Kita bimbang, tuan-tuan, kalau kita sambut tanpa ilmu, dia tidak menjadi ibadah, dia menjadi adat sahaja. Ibadah yang dibuat tanpa ilmu, dia akan menjadi adat saja, tuan-tuan. Hati-hati, ya, takut tak tiba-tiba kita rasakan dapat pahala, rupanya tak dapat apa-apa di sisi Allah. Menjadi ritual. Ritual ni maksudnya apa? Acara tahunan. Biasalah, Ustaz, masjid sana sambut, masjid Kuang sambut, masjid Bandar Baru sambut. Maka kalau kami tak buat sambutan, malulah kami. Ada bukan begitu, tuan-tuan. Kita kena sambut dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah, supaya kita dapat menangkis hujah-hujah golongan yang menafikan keharusan sambutan Maulidi Rasul. Dan supaya apa yang kita buat ini menjadi ibadah, bukannya adat. Ibadah kalau tak dibuat dengan ilmu, dia menjadi adat. Apa buktinya, tuan-tuan? Baginda Nabi SAW pernah bersabda, ya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa, puasanya hanya dapat lapar dan dahaga, ju'i wal atas. Wetangnya sejuk, ambil atas, tuan-tuan. Kerana apa? Kenapa Nabi sebut puasa Nabi? Ya, kenapa puasanya menjadi hanya dapat lapar dan dahaga? Sebab puasanya tak dibuat dengan berdasarkan ilmu, hanya taklid dan ikut-ikut. Alah Ustaz, masuk bulan Ramadan ya puasa, tak puasa malu. Maka puasanya hanya menjadi adat, tidak menjadi ibadat. Sebab itu saya ceramah merata, tuan-tuan, saya menyeru, marilah kita jadikan, tak kiralah apapun hari-hari kebesaran Islam, jadikannya sebenar-benarnya ibadat. Bagaimana nak jadikan sambutan Maulid Rasul ini benar-benar ibadat? Ada ulama sebut, tuan-tuan, ada beberapa syaratnya. Yang pertama, kita ada fahim sungguh-sungguh, ada faqih sungguh-sungguh, ada dalilnya, bukan sekadar taklid dan ikut-ikutan sahaja. Yang inilah kalau puak-puak Wahabi, puak-puak yang menentang sambutan Rasul, tuan-tuan, senang nak berhujah, habis anak-anak kita. Kalau apatah lagi anak-anak kita yang kita hantar ke Universiti Madinah, Universiti Tehran, tuan-tuan, ya, risau balik dia bawa fahaman-fahaman Syiah, fahaman-fahaman Wahabiyah, habis, tuan-tuan. Semua dibid'ahkan. Ya, tahlil tak boleh, talqin tak boleh, Maulid Rasul tak boleh, semua tak boleh. Sebab apa? Mereka tak ada ilmu. Bila sampai serangan begitu, oh betul lah, ada hujahnya, ada dalilnya. Kita sambut sekadar taklid saja. Macam mana, tuan-tuan? Kan? Saya pernah tegur, yalah, banyak lagi perkara-perkara yang masyarakat kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul, tuan-tuan, ya. Sama ada daripada kelahiran, perkahwinan, kelahiran, sampailah kematian. Ya. Kalau apa nama? Kalau kematian lagi dah, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang saya tengok, ya, ada apa nama? Ada batu nisan yang diikat dengan kain kapan. Pening batu nisan tu. Yang sepatutnya dikapankan jenazahnya je, kemudian ditinggalkan payung. Kenapa tinggal payung? Semua tinggal payung, Ustaz.
Ini taklidan, dia beramal tanpa ilmu. Bukankah Nabi suruh dalam hadisnya tuan-tuan, Nabi suruh pacakkan tumbuhan yang hidup supaya mendoakan keampunan kepada jenazah. Bukan payung, payung tak doakan. Kalau dah begitu sifatnya nak menyejukkan, lebih baik order kanopi tuan-tuan, siap kipas lagi. Kalau hujahnya begitu. Di nirwana tuan-tuan, kuburnya satu lot berpuluh ribu, siap ekon lagi tuan-tuan. Ini kalau hujah nak terpakai gitulah, kan? Sekadar taklidan, ikut-ikutan. Begitu juga Allah yarham Datuk Abu Hasan tuan-tuan, mantan penasihat istana, pernah menegur bila qaryah kita selalu datang menjirus air dan sebagainya. Ada dalilnya, ada kewajarannya supaya memadatkan struktur tanah supaya tidak mudah terlerai, dan akhirnya nanti kalau ada arus nanti mudah dibawa arus dan sebagainya. Maka digalakkan, bukan nak menyejukkan. Jadi kalau kita beramal dengan ilmu, kita kena faham. Pula kita tengok drama-drama Melayu, drama datang saja bawa air jiru dan sebagainya tuan-tuan. Ada tak sumbernya, ada tak dalilnya? Kalau ada, alhamdulillah beramal. Kalau tak ada, kata Syekh Abu Hasan tuan-tuan, dia kata kewajarannya adalah untuk merapatkan, memadatkan struktur tanah. Kalau masyarakat kita tengok tiba-tiba hujan tanah berlubang, kubur siapa tu berlubang, itu kan risau gitu kan. Pula kita tengok drama ataupun tengok orang sendiri haji tu bagusnya, tiap-tiap pagi petang siram air kat kubur arwah isterinya. Padahal mungkin ada cerita sebaliknya. Bang, kita sehidup semati bang, tapi tak apalah bang, saya dah sakit dulu. Kalau saya mati, saya benarkanlah abang kahwin lagi. Tapi dengan syarat mesti tumbuh rumput dulu, barulah abang dibenarkan kahwin. Jangan kubur masa merah bandah kahwin. Sebab itu tuan-tuan, tuan haji itu datang pagi petang siram tuan-tuan. Siram rajin. Kita tengok bagus dia, setia dengan arwah kubur isterinya. Padahal dalam hati tuan haji itu tuan-tuan, ya Allah, siapa yang meracun ni? Bilalah nak tumbuh rumput ni? Sebab itu tuan-tuan, beramal kena dengan ilmu. Ada 21 dalil dalam kitab yang sangat besar. Tapi nipis, kitab tu besar ilmunya tuan-tuan. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, imam besar, seorang ulama besar di Makkahul Mukarramah. Berikan kita dalil, 21 dalil kewajaran, keharusan kita menyambut Maulidur Rasul. Supaya sambutan yang kita buat jangan seperti yang saya sebut tadi, hanya menjadi acara tahunan, menjadi adat, tidak menjadi ibadat. Kali ini tuan-tuan, kita balik bawa ilmu, barulah mantap kita nak beramal. 21 dalil. Kalau saya bawa malam ni 21 dalil, rasanya sampai subuh tak habis lagi. Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh tunggu? Boleh? Permit saya tuan-tuan pukul 9 saya berhenti. Tuan-tuan tunggulah. Tak apalah, saya bawa dalil-dalil yang besar-besar saja tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan ingat ya, yang pertama, ini kita kalau nak berhujah dengan golongan-golongan Wahabi yang menentang Maulid Rasul dan sebagainya tuan-tuan ya. Yang pertama, sumber rujukan hukum Al-Quran, sumber rujukan yang terbesar umat Islam ialah Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat 58. Ibu-ibu boleh refer, mutalaah, murajaah surah Yunus ayat 58. Ini perintah langsung daripada Allah. Bada'uzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat pendek je tuan-tuan. Surah Yunus ayat 58, Allah perintahkan, katakanlah ya Muhammad, kul bifadlillahi, dengan kelebihan yang aku berikan kepada engkau, wa birahmatihi, dengan rahmat yang kau bawa. Biasanya kalau mau Rasul penceramah, pengkuliah, dia akan bawakan ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi membawa rahmat dengan perintah Allah.
Ya, katakanlah kepada kaummu, kepada umatmu ya Muhammad, dengan sebab kelebihan yang ada pada engkau, yakni Al-Quran, wahyu yang kau bawa, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat ya yang kau bawa untuk ya, daripada mazlumat ila daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Maka Allah perintahkan tuan-tuan, falyafrahu, bagi tahu kepada umatmu supaya mereka gembira aku utuskan kau ya Muhammad kepada mereka. Ini perintah langsung daripada Allah. Siapa kata tak ada dalil, ada nas khas daripada Al-Quran, Allah sebut kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita rasa sangat bersyukur, ya Allah, kau telah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman jahiliyah, zaman zulumat, zaman kegelapan kepada nur, cahaya hidayah, cara keimanan. Maka dengan sebab Nabi ini membawa fadilah, membawa Al-Quran dan rahmat, aku utuskan kepada kamu, kata Allah, yakni umat Nabi Muhammad, falyafrahu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah, maksud apa? Falyafrahu, hendaklah kamu gembira dengan aku utuskan kau kepada mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Hari ini, malam ini, jangan ada yang muncung-muncung, jangan ada yang sedih-sedih. Sambut Maulid Rasul dengan gembira, rasa bersyukur, rasa terima kasih kerana Allah utuskan kita Nabi yang membimbing kita nak selamat dunia dan akhirat. Kalau nak merajuk, kalau nak marah-marah muncung macam cencurut tu, esok malam ni tak boleh marah-marah. Dalam sambutan Maulid Rasul kena rasa gembira, falyafrahu, firman Allah. Ini perintah Allah tuan-tuan. Saya ceramah di Surau Al-Husain di Bukit Kerayung tuan-tuan, Masya Allah, seronok. Kalau zaman sebelum PKP, sebelum Covid tuan-tuan, dia buat 11 siang, berarak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarak tuan-tuan, dia melahirkan kecintaan, tak ada masalah. Berarak keliling Korea, keliling kampung, tak ada masalah tuan-tuan. Yang masalahnya penat berarak, lepas tu tak sembahyang kat masjid. Zuhur tak ada. Padahal berarak bagian arak, lepas tu zuhur jemaah tak ada pula. Penat dah. Itu tak jadi. Kan? Lepas habis berarak, sebelum saya dijemput untuk berceramah, ada kumpulan qasidah daripada anak-anak tahfiz sekitar kampung tersebutlah, kampung Bukit Kerayung tuan-tuan ni, Masya Allah. Hamkum bulana ya Rasulullah, dengan lagu-lagu qasidah dan sebagainya. Lepas tu persembahan daripada kaum muslimin. Yang saya tak tahan, persembahan daripada kaum muslimat tuan-tuan. Sebab apa? Nasyidnya sangat hebat, tahniah. Saya lupa nama kumpulan tu tuan-tuan, tapi nasyidnya cukup bagus. Ya Rasulullah, rupanya kumpulan lama tuan-tuan. Saya pun lupa Al-Jawahir ke ataupun apa nama tuan-tuan, Al-Monopos lah, apa nama, lama sangat kumpulan tuan-tuan. Tapi semua peringkat umur melahirkan kecintaan dengan falyafrahu, dengan rasa gembira. Tak kira lah ya Rasulullah, tapi gembira tuan-tuan, dapat pahala. Ini perintah Allah. Yang kedua, kita ambil hadis yang besar, hadis Sahih Bukhari dalam babun nikah, turut dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fath, Imam Ibn Razak As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf jilid 7 muka surat 478. Saya sebut siap dengan jilid dan muka surat, tuan-tuan boleh murajaah, boleh pastikan apa yang saya sebut betul tak betul. Tuan-tuan, Imam Ibn Kathir turut menukilkan riwayat yang sama, iaitu dalam kitabnya Al-Bidayah bab Sirah An-Nabawiyah jilid 1 muka surat 224. Imam Hafiz dalam kitabnya Ad-Dalail. Semua ulama-ulama besar ini tuan-tuan mentashihkan hadis Sahih Bukhari ini
Orang yang menyambut Maulidur Rasul dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Wa ima, walaupun dia seorang kafir. Siapa dia tuan-tuan? Abu Lahab dalam kitab Sahih Bukhari ini menceritakan bagaimana Abu Lahab sewaktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subuh 12 Rabiul Awal itu dikhabarkan oleh Suwaibah, wahai Abu Lahab, hari ini hari sukacita, Aminah telah melahirkan putera, keponakanmu, anak buahmu yang cukup hebat, yang cukup cemerlang. Abu Lahab, tuan-tuan, bapa saudaranya sangat sukacita. Abu Lahab bukannya Muslim, kafir, musyrik, tapi gembira menyambut Maulidur Rasul, menyambut happy birthday Nabi Muhammad, tuan-tuan. Bukan sekadar menyambut, malah Abu Lahab turut membebaskan Suwaibah. Wahai Suwaibah, kalau betul berita yang kamu sampaikan, aku sangat sukacita. Hari ini aku merdekakan kau, wahai Suwaibah. Malah Abu Lahab turut, tuan-tuan, menyembelih 100 ekor unta. Sambutan Maulid Rasul peringkat Masjid Sungai Peluang berapa ekor, tuan-tuan? Abu Lahab 100 ekor unta. Tak apalah, tak payah unta mahal, tuan-tuan. Berapa ekor lembu malam ni? Tak ada. Berapa ekor kambing? Tak ada juga. Berapa ekor ayam? Tak ada. Ada. InsyaAllah ada lekot. Kalau tak ayam pun berapa telur biji, tuan-tuan? Malu kita dengan Abu Lahab 100 ekor unta. Apa ganjaran yang Abu Lahab dapat walaupun dia seorang kafir? Hadis sahih dan banyak riwayat yang saya nukilkan, tuan-tuan, tadi dalam kitab Ibnu Hajar, dalam kitab Ibnu Katsir saya sebut tadi, tuan-tuan. Abu Lahab setiap hari Isnin diringankan siksanya oleh Allah. Kerana apa? Dia turut bersukacita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ikut Abu Lahab menyambut hari lahir tapi tak mengikut apa yang dibawa oleh risalah dakwah, risalah Islam yang Nabi bawa. Jangan kita ikut Abu Lahab. Sambut Maulid Rasul bagi anak rak, tapi menolak perjuangan Nabi Muhammad, menolak risalah dakwah, menolak apa yang Nabi nak meletakkan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ramai hari ini, tuan-tuan, hebat sambut Maulid Rasul tapi tak mengambil ibrah, tak mengambil apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terutamanya risalah dakwah Nabi nak meletakkan Islam lebih tinggi daripada yang lain. Jangan kita seperti Abu Lahab, tuan-tuan. Ini hadis sahih. Ambil hujah yang ketiga. Ada 21 dalil, saya ambil 4 cukuplah, tuan-tuan. Yang ketiga, sahih Muslim. Dalam bab siam, babu siam, Nabi ditanya oleh sahabat, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila an saumi yaumi Itsnain. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Isnin? Hari Isninnya kau puasa, Isninnya kau puasa, Isninnya kau puasa, puasa je Isnin. Itulah. Faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Nabi, wahai sahabat, kerana pada hari Isnin aku berpuasa. Kerana apa? Fihi wuritu, kerana pada hari Isnin aku dilahirkan, aku bersyukur, maka setiap hari Isnin aku berpuasa. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Isnin jugalah aku telah diwahyukan menjadi Rasulullah, iaitu 17 Ramadan, wahyu yang pertama turun. Maka sebagai hamba yang bersyukur, aku berpuasa setiap hari Isnin. Puasa hari Khamis asbab yang lain, tuan-tuan. Dalam hadis ini, tuan-tuan, Nabi menunjukkan bahawa Nabi menyambut Maulid Rasul. Siapa kata Nabi tak sambut Maulid Rasul? Malah Nabi sambut tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Kita setahun sekali. Nabi pada setiap hari Isnin Nabi berpuasa. Itu maksudnya hujah yang sangat kuat. Siapa kata Nabi tak celebrate birthday baginda, Nabi malahan menyambut dengan cara Nabi lah, iaitu berpuasa pada setiap hari Isnin. Kita sekurang-kurangnya alhamdulillah setahun sekali. Kalau boleh lagi kerap lagi bagus. Sebab Nabi pun tiap-tiap minggu.
Hujah yang keempat, yang terakhir tuan-tuan, untuk kita bawa balik, untuk kita lawan dengan mereka yang menyatakan tak ada kewajaran ini. Kita lawan hujah dengan hujah tuan-tuan. Mereka kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita lawan balik. Ya, hadis ini sahih. Kita juga bawa apa yang dibawa oleh yang sahih, iaitu imam pimpinan mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan ya, Imam Syafi'i, pimpinan mazhab kita menerangkan bukan semua bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah yang namanya hasanah. Kalau semua bid'ah itu sesat, bid'ah itu dolalah, tuan-tuan, bagaimana hukum Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Zaid bin Harithah yang mengumpulkan Al-Quran? Nabi tak suruh. Tapi sahabat-sahabat inilah risau bila perang Badar, bila peperangan ada 70 hafaz gugur syahid. Habis ni orang-orang hafiz dah gugur syahid. Maka sahabat-sahabat ni bimbang, kumpulkanlah Al-Quran dekat batu, dekat pelepah tamar, dekat kulit binatang yang disalin, kumpulkan dan dibukukan dan disempurnakan zaman Sayyidina Utsman dengan Rosam Osmani. Kan? Nabi tak suruh tuan-tuan, ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Begitu juga kalaulah semua bid'ah, perkara yang baru tentang agama itu sesat, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Sayyidina Umar lah yang menganjurkan tarawih secara berjamaah. Nabi buat seorang-seorang, sama aja di masjid ataupun di rumah, sebab nak menunjukkan bahawa tarawih ini sunat sahaja. Tapi zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, orang Islam semakin ramai, masing-masing sembahyang sendiri-sendiri. Maka kata Sayyidina Umar, ni'mati bid'atil hazihi, cantiknya bid'ah ini, apa kata kita sembahyang berjamaah sama-sama, sembahyang tarawih berjamaah. Kan? Ini dianjurkan oleh Sayyidina Umar. Sebab itu tuan-tuan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa yang dikatakan bid'ah dolalah dengan bid'ah hasanah, ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan fahuwa bid'atud dolalah. Barulah dikatakan bid'ah yang sesat. Apa dia? Ma uhdisa, apa perkara-perkara yang baru, wa khalafa, dan bertentangan dengan kitaban Al-Quran, au sunnatan, hadis-hadis Rasulullah, au ijma'an, ijma' para ulama, au atharan, amalan orang-orang soleh, fahwal bid'atud dalalah, barulah dikatakan bid'ah yang sesat. Wa ma uhdisa minal ghairi, kalau dia perkara baru yang selain daripada itu, walam yuhalif say'an min zalik, dan dia tidak bertentangan dengan kitaban, au sunnatan, au ijma'an, au atharan, maka fahwal mahmud, yang sedemikian itu dikatakan bid'ah hasanah. Tuan-tuan ambil dalil ini kata-kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Malah Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang terlibat menganjurkan sambutan Maulidur Rasul, melahirkan rasa kecintaan, walaupun hanya peranannya kecil, bawa air, buat air, pasang PA system, apa sajalah, terlibat secara langsung dalam penganjuran sambutan Maulid Rasul, di akhirat nanti kedudukannya, makamnya akan ditinggikan sama tinggi dengan golongan orang-orang yang ditinggikan makamnya minal iliyin wassuhada wassolihin, golongan orang-orang arifin, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Termasuklah kita semua yang hadir, yang meraihkannya. Kalau tak hadir tak jadilah tuan-tuan. Ini 4 dalil ni tuan-tuan, cukuplah. Al-Qurannya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kata-kata Imam Syafi'i, cukuplah tuan-tuan. Mantap kita nak beramal menyambut Maulid Rasul dengan ilmu, kita lawan hujah-hujah mereka yang menentangnya. Cuma adakah cukup sekadar sambutan Maulid Rasul? Sebab syarat yang kedua ni tuan-tuan, pertama tadi ulama kata nak jadikan ibadah dengan ilmu. Yang kedua, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak payah cerita tuan-tuan, bukti Nabi cinta pada umat. Masya Allah, terlalu banyak
Ya, walaupun Nabi tak pernah jumpa kita, tak pernah lihat kita, tapi Nabi dah sayang beyond daripada zaman baginda, kan? Sehingga Nabi sebut, beruntunglah orang yang melihat aku, hidup pada zaman aku dan beriman dengan aku. Tapi Nabi sebut, tuan-tuan, 3 kali, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang yang bukan hidup pada zaman aku, maksudnya bukan zaman Nabi hidup, tapi dia masih beriman dengan aku. Siapa dia? Mudah-mudahan kita lah, tuan-tuan. 3 kali Nabi sebut. Tapi kalau kita duduk kat Bukit Beruntung, 4 kali kita untung, tuan-tuan. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Yang duduk Bukit Beruntung lagi untung, tuan-tuan, insya-Allah. Ya, sebab apa? Itu bukti, banyak bukti kecintaan Nabi pada kita. Tapi soalnya, apakah bukti kita sayang pada Nabi? Saya tak nak cakap. Takut-takut, tuan-tuan, kita syok sendiri. Saat kita nak dibangkitkan di Yaumul Mahsyar, ya Rasulullah, ini syafaat uzma, satu doa yang Nabi-Nabi lain semudah guna, semudah pakai, Nabi simpan untuk umatnya di akhirat, yaitu syafaat uzma, tuan-tuan. Privilege umat yang terakhir, yang terawal dibangkitkan dan akan terawal dibicarakan dan terawal masuk surga Allah. Kalau tak dapat diakui, di-endorse sebagai umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, rugilah kita. Dan ibu-ibu ya, bukannya syaratnya kita hidup di zaman Nabi Muhammad confirm kita umat Nabi Muhammad. No, belum tentu, tuan-tuan. Takut-takut Nabi tak mengakui. Sebab apa? Contohnya Nabi sebut, tuan-tuan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai sesuatu kaum, cara pakaian, cara berfashion, cara berhibur, cara bercakap, cara apa semualah, semua menyerupai sesuatu kaum, maka dia sebahagian daripada kaum itu. Maksudnya Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Kan? Berapa ramai hari ini yang mengikut sunnah K-pop, sunnah dangdut, kan? Sunnah apa yang datang daripada barat ke timur, yang ada banyak unsur tasyabbuh, tuan-tuan ya. Sebab itu, tuan-tuan, sangat perlu kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, antaranya ialah sentiasa menghadiri majlis-majlis seperti inilah, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar, oh sana Maulid Akbar, dengar sana majlis Mahabbatur Rasul, tuan-tuan hadirlah insya-Allah. Ya, untuk lebih banyak tempat tuan-tuan pergi menjadi bukti dan saksi. Ya Allah, aku bersaksi bahawa hamba-Mu ini sepulan bin sepulan telah hadir menunjukkan kecintaannya kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyakkan lagi tempat hadir-hadir. Dengar pula, walaupun kita dah dengar ceramah Rasul malam ini, dengar pula masjid di Kuang pula buat, pergi lagi, tuan-tuan. Nak melahirkan, menunjukkan bukti banyak, supaya lebih banyak bukti dan saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan, perbanyakkan berselawat. Cukup-cukuplah umur kita ni, tuan-tuan. Umur saya ni 50, dah 5 series. Tuan-tuan sebahagiannya dah 6 series, 7 series. Cukup-cukuplah. Dengar, pasang selawat. Tak payahlah dengar tiara mengenangkan zaman persekolah. Tak payahlah, tuan-tuan, cukuplah tu. Kita banyakkan berselawat, banyakkan zikir. Bukti cinta kita pada baginda Nabi, tuan-tuan. Selawat ada beratus-ratus jenis selawat. Selawat Badriyah, selawat Tafrijiyah, selawat murah rezeki. Tuan-tuan, banyak selawat. Paling mudah, selawat yang paling panjang ada. Selawat yang paling panjang, selawat Ibrahimiyah, yang kita baca dalam tahiyat akhir. Kalau pemalas sangat, tuan-tuan, kumpulan nasyid Rehan Nazri dah tunjukkan dah selawat yang paling pendek, tuan-tuan. Sambil memandu pun boleh kita berselawat. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Pendek je, tuan-tuan. Itu yang paling pendek lah tu, kan? Kemudian yang ketiga, itba' as-sunnah, mengikuti itba' dan ihya as-sunnah. Sunnah Nabi ada 3, sebahagian ulama sebut 3, sebahagian ulama sebut 4. Apa dia 3? Yang pertama, sunnah surah, sunnah Nabi yang daripada atas ke bawah, yang tampil, yang nampak, seperti
apakah baju Nabi, rambut Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, pakaian Nabi macam mana. Tuan-tuan, Nabi pakai rida. Saya nak pakai serban ikut sunnah Nabi, kepala saya besar tuan-tuan, pakai serban pening saya. Jadi sekurang-kurangnya saya pakai rida lah. Dapat ikutlah sikit-sikit pun tak apalah tuan-tuan, supaya jadi bukti nanti kita nak minta syafaat uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah surah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan, banyaklah tuan-tuan, boleh tengoklah. Yang kedua, sunnah sirah. Sunnah sirah ini ialah menyelusuri kelahiran sampailah perjuangan Nabi, sampailah Nabi wafat. Dalam kitab Abu Ja'far Al-Bazanji, tuan-tuan, anda mendengar sirah Nabawiyah, sirah fiqh, sirah Ramadan Al-Buti, tuan-tuan. Itu sunnah sirah. Dan sunnah yang ketiga, sunnah sarirah. Sunnah surah, sunnah sirah, dan sunnah sarirah. Sunnah sarirah ialah, kata ulama, kita berfikir seperti Nabi yang sentiasa berfikir macam mana nak selamatkan ummah, macam mana nak tolong ummah. Jangan langsung kita tak fikir masalah ummah, tuan-tuan. Lantaklah, bukan anak aku, bukannya saudara aku, lantaklah dia nak tunggang terbalik. No, tuan-tuan. Kita kena berfikir sunnah sarirah. Nabi fikir macam mana nak selamatkan. Itulah sahabat-sahabat kita buat kerja tabligh, buat kerja dakwah. Tuan-tuan, hidup kena buat kerja dakwah. Sekurang-kurangnya dakwah pada anak-anak kita. Kalau ini tahniah yang bawa anak-anak ke masjid, saya yakin tuan-tuan, bila dia besar nanti, dia akan bawa cucu tuan-tuan ke masjid. Ada setengah masjid sangat anti kanak-kanak, dilarang masuk, Masya Allah. Itu tidak bertepatan lah, tuan-tuan. Ada lagi ulama sunnah, dia kata ada 4 sunnah. Pertama, sunnah yang Nabi buat wajib kepada Nabi dan wajib kepada kita. Nabi sunnahnya solat 5 waktu sehari semalam, wajib pada Nabi, wajib pada kita. Nabi puasa Ramadan penuh, kita wajib pada Nabi, wajib pada kita. Itu sunnah wajib pada Nabi, wajib pada kita. Sunnah yang kedua, sunnah yang Nabi buat wajib kepada Nabi saja, kita sunnah saja, iaitu solat sunat tahajud. Kita lebih kepada terkejut. Itu pun bangun pukul 3 pagi, buang air je lah. Nabi tak boleh tinggal solat sunat tahajud. Sunnah yang Nabi buat wajib kepada Nabi saja, kita sunnah saja. Sunnah yang ketiga, sunnah yang Nabi buat sunnah, kita pun sunnah. Puasa sunnah, solat sunnah, sedekah sunnah. Nabi buat sunnah, kita buat pun dapat pahala sunnah. Dan yang keempat, sunnah yang Nabi buat, Nabi saja kita buat haram. Apa dia, tuan-tuan? Macam mana tu? Jadi kalau ada ustaz yang kata marilah kita amalkan semua sunnah-sunnah Nabi, itu tak tepat. Ada sunnah Nabi yang Nabi saja boleh buat, kita tak boleh. Macam mana tu, Tuan Haji? Iaitu, ingat kahwin je. Kahwin Nabi boleh sampai 11, 13, kita 4 saja. Minta maaf Tuan Haji, kalau dah makan ke kopi ginseng ke kopi janda ke, 4 saja. Lebih haram, tak boleh kumpul dalam Nabi. Itu sunnah Nabi yang Nabi saja boleh buat. Mertua saya, tuan-tuan, pernah gurau-gurau lah, saya seronok lah masa dia masih hidup dulu. Ustaz, dia kata orang Banjar ni dia punya falsafah dia. Berkahwin 1 wajar, ramai orang berkahwin 1 wajar. Berkahwin 2 baru belajar. Macam mana kahwin 2 ni? Baru belajar nak adil dan sebagainya. Berkahwin 3 masih lagi boleh diajar. Berkahwin 4 baru benar-benar banjar. Saya setuju tapi tak berani nak buat, tuan-tuan. Berkahwin 5 itu kurang ajar, kata tuan-tuan. Berkahwin 5. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, kalau kita tak mampu buat sunnah pada pakaian, pada makanan, ibu-ibu kalau boleh dekat kabinet, dekat peti ais adalah makanan sunnah. Madu ke, tamar ke, kismis ke, susu ke,
Ini sunnah pada perbuatan tak ada, sunnah pada pakaian tak ada, sunnah pada makanan tak ada. Tiba-tiba nak claim, ya Rasulullah, aku ni umatmu, takut-takut Nabi. Tuan-tuan, sok sendirilah kau. Sepanjang hidup kau kat dunia, kau tak pernah pun buat sunnah-sunnah aku. Tuan-tuan, ini jadi buktikan kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Cubalah ikhtiar, perbanyakkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan terakhir sekali tuan-tuan, bukti cinta kita kepada Nabi, sambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Islam ni dah sempurna, tapi Nabi terus berjuang untuk berdakwah, untuk sama-sama mengajak mengesakan Allah, mengajak untuk meletakkan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada lebih yang tinggi daripadanya. Selama mana, tak kira di mana-mana saja tuan-tuan, undang-undang konon yang ada lebih tinggi daripada undang-undang Islam, tugas kita belum selesai lagi. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Allahumma jam'na hadza jam'arhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami walaupun sesingkat antara kuliah maghrib dengan isya ini, tapi pertemuan yang penuh rahmati dan barakati ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan selepas majlis ini perpisahan yang Kau lindungi daripada keburukan dan berbahaya ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dengan iman dan Islam ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan di antara kami ya Allah. Satukanlah kami dengan iman dan Islam ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan di antara kami ya Allah. Sesungguhnya bila kami bercerai-berai, kami lemah dan musuh-musuh Islam akan mudah untuk menguasai dan mengalahkan kami ya Allah. Birahmatika rahman rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.